Dalam segmen play pada kali ini, kita nak sembang pasal seorang legenda pasukan Real Madrid ataupun seorang defender yang betul-betul tanker, iaitu Sergio Ramos. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ini kita nak sembang pasal Sergio Ramos, iaitu legenda pasukan Real Madrid dan juga pasukan Spanyol. Sorry lah sembang player lama sangat tak buat kan, ramai request. So kali ni kita balik dengan sembang player. Dan kali ni kita nak sembang pasal Sergio Ramos. Macam apa tahu, Sergio Ramos dah dapatkan kejayaan bersama skuad kebangsaan Spanyol bersama pasukan Real Madrid dan juga menang beberapa title bersama pasukan PSG, dan lain ni dia dah balik dekat pasukan Sevilla. So kalau nak tahu kisah dia sebagai seorang player macam mana, jom kita tengok. Sergio Ramos Garcia lahir pada 30 Mac 1986. So siapa sama bersedia dengan dia? Dan dia ni lahir dekat Chamas, iaitu kota Sevilla dekat Spanyol. Dan kalau hampa nak tahu, walaupun dia lah main bola, waktu kecil dia tak minat main bola. Waktu kecil dia minat tengok pertunjukan lembu tu. Yang lembu bila orang pegang kamera tu, lembu tu nak serondol tu. Dia minat tengok tu. Sebab pertunjukan tu adalah pertunjukan biasa ataupun pertunjukan tradisional dekat negara Spanyol. So Sergio Ramos jadi cinta dengan sukan macam tu. Sampailah Sergio Ramos satu hari dia cakap, dia kata aku nak jadi macam tu. Aku nak jadi performer yang pegang kamera tu sebab dia minat dengan sukan tu. Mak ayah dia ni tak risaulah, sukan ni bahaya. Sekali kena serondol dengan lembu tu memang patah tulang. So family dia ni pun pujuk lah, cuba alihkan perhatian dia dekat bola sepak. Mula-mula dia tak mau juga, tapi lama-lama dia minat juga main bola sepak. Dan lepas tu dia tukar cita-cita dia untuk jadi pemain bola sepak profesional. So family dia pun happy. So makna kata daripada kecil lagi, Sergio Ramos jadi pemain bola sepak ni memang didorong oleh family dia. Sebab kebanyakan pemain bola sepak, mereka ni selalu tak dapat support daripada family. Tapi Ramos ni dapat support daripada family. Dan hebatnya Ramos ni main bola, seawal usia 6 tahun, dia ni telah dipilih untuk masuk dalam akademi bola sepak dekat Chamas, dan dia duduk dekat situ lebih kurang dalam 4 tahun. Lepas dia join Chamas tu, aku minta maaf lah kalau silap sebut Chamas ataupun Kamas, tapi aku sebut Chamas lah. Ramos telah dipindah oleh pasukan Sevilla untuk join akademi depa. So tunggu apa lagi, memang kawan join lah. Dan dekat akademi tu, dia bersama-sama dengan seorang lagi legenda pasukan Sevilla, iaitu Jesus Navas. Dan akhirnya setelah lama main dekat akademi, pada tahun 2004, Sergio Ramos pun dipromosikan ke dalam tim utama pada usia 18 tahun time tu. Time tu dia buat debut masuk menggantikan Paco Gallardo dalam satu perlawanan dia kalah dengan pasukan Deportivo La Coruna, dia kalah 1-0. Disebabkan Ramos ni versatile, dia boleh main dekat banyak position. Dia boleh main dekat right back, boleh main dekat centre back, defensive midfielder pun dia boleh main. So buatkan coach pasukan Sevilla memang selalu gunakan dia. Dan dalam musim pertama dia aja bersama pasukan Sevilla, dia berjaya buat 41 penampilan dan berjaya juga skor beberapa gol. Dan salah satu gol dia skor lawan dengan pasukan Real Madrid. Baru satu season bersama pasukan Sevilla, bakat Ramos ni memang dihidu oleh gegasi pasukan Spanyol lah, iaitu pasukan Real Madrid. Waktu tu Florentino Perez baru jadi presiden untuk pasukan Real Madrid, dan waktu tu dia wujudkan satu Galacticos dengan beberapa pembelian pemain bintang. Waktu tu antara pemain berjaya didapatkan Perez adalah Sergio Ramos daripada pasukan Sevilla dengan nilai 27 juta euro. Kalau apa nak tahu, nilai 27 juta euro tu adalah rekod transfer termahal untuk centre back Spanish time tu. Dan satu lagi, antara semua Galacticos yang dibeli oleh Florentino Perez time tu, waktu tu Ramos adalah satu-satunya pemain Spanyol yang dibeli oleh Perez. So anda dapat nampak tak Perez ni value Ramos macam mana? Sampai member muda lagi, baru 19 dekat 20 tahun, Perez dapatkan dia dengan rekod transfer untuk defend termahal untuk pasukan Spanyol. Dia baru saja main, dia ni diberikan beban yang cukup besar untuk pakai jersey nombor 4, iaitu untuk menggantikan Fernando Hierro, iaitu legenda pasukan Real Madrid juga. Dan Ramos terus bagi impak segera sebagai seorang defend. Walaupun dia ni seorang defend, dia boleh skor juga. Waktu tu gol pertama dia bersama pasukan Real Madrid waktu dia lawan Olympiacos dalam UCL Group Stage. Waktu awal-awal dekat Real Madrid bukanlah mudah untuk Sergio Ramos. Memanglah tadi aku kata dia versatile, tapi posisi asal dia adalah centre back. Dia ni sampai kena main dekat defensive midfielder. Lepas tu dengan kedatangan Christopher Metzelder dan juga Pepe, membuatkan Sergio Ramos ni dia tolak ke bahagian kanan balik. Dia kena main right back balik. Tapi dia main dekat right back pun tak ada masalah, sebab sepanjang 4 season dia bersama pasukan Real Madrid, 4 season awal, dia banyak main dekat right back. Waktu tu insting scoring dia memang tinggi. Dalam hanya 4 season tu dia berjaya skor 20 gol. So 20 gol untuk seorang right back dalam 4 season, aku rasa adalah jumlah yang tinggi lah. Dan kita fast forward ke depan, pada musim 2009-2010, Ramos ni dah start jadi pilihan utama untuk pasukan Real Madrid dah. Waktu tu tambah pula dengan krisis kecederaan kat bahagian centre back, so Ramos ni memang step up dan jadi centre back kukuh untuk pasukan Real Madrid. Dan kita ke depan lagi, musim 2010-2011, waktu tu dalam satu ACL Clasico, waktu tu Real Madrid kena bantai dengan pasukan Barca sampai 5-0. Dalam game
game tu Ramos tak dapat kontrol diri dia dan dia tackle, bukan tackle, dia sepak Messi daripada belakang, lepas tu dia tunjai pula kepala Puyol, membuatkan dia dapat kad merah ke-10 dalam kerjaya dia bersama pasukan Real Madrid. Dan kalau apa nak tahu, kad merah ke-10 tu telah menyamai rekod Fernando Hierro sebelum tu bersama pasukan Real Madrid, sebab sebelum tu Fernando Hierro pun ada juga red card. Tapi Sergio Ramos menyamai rekod Fernando Hierro tu dalam jumlah 264 game, lagi sikit daripada Hierro. Tengok betapa porongahnya Ramos ni. Dan pada musim 2011 dia sign kontrak baru bersama pasukan Real Madrid dan kontrak dia akan tamat pada tahun 2017. Dan musim 2011 juga antara musim terbaik pasukan Real Madrid sebab depa berjaya tamatkan musim tu dengan 100 poin dalam liga. Waktu tu under Mourinho lah. Tapi aku rasa musim yang akan paling diingati oleh Sergio Ramos adalah musim 2013-2014 ataupun lebih tepat final UCL 2013-2014. Waktu tu depa lawan dengan pasukan Atletico Madrid. Dalam game tu pasukan Atletico leading 1-0 dengan jaringan Diego Godin. Depa leading sampailah ke masa tambahan dan waktu tu semua ada jangka, semua aspek yang pasukan Atletico akan menang dalam game ni sebab time tu masa memang dah nak habis dah. Tapi dengan satu corner, Sergio Ramos berjaya menjadi hero dalam perlawanan ni bila Sergio Ramos tu berjaya taduk masuk bola ke dalam gol untuk samakan kedudukan. Waktu tu kuasa memang rancak gila lah, daripada 1-0 tiba-tiba jadi 1-1 hujung-hujung perlawanan. Dan dalam game ni keputusan akhir nampak macam Real Madrid menang selesa 4-1, tapi hakikatnya depa struggle awal-awal tu. Walaupun play macam Bale, macam Di Maria, macam Cristiano Ronaldo yang skor lagi 3 gol dalam game ni membuatkan Real Madrid menang selesa dalam game ni. Depa ni lah dianggap hero dalam game ni, tapi sebenarnya depa ni takkan boleh skor lagi 3 gol ni kalau Ramos tak samakan kedudukan tu. Musim 2015 menjadi musim yang agak kontroversi untuk Ramos ha. Sebab apa? Sebab tentu kan kontrak dia nak habis dah dekat musim 2017. So waktu tu dia boleh kata ugut pasukan Real Madrid dan nak join pasukan Manchester United tentu. Aku ingat lagi. So waktu tu aku sebagai fan MU pun seronok lah kan sebab tentu Ramos tengah prime lagi. Tapi rupa-rupanya dia gunakan Manchester United semata-mata untuk sambung kontrak baru dengan pasukan Real Madrid. Wajab tu. Maksudnya dia ugut nak pergi MU, so Real Madrid cepat-cepatlah bagi kontrak baru. So dia pun sign kontrak baru buatkan dia ni akan stay dekat pasukan Real sampai musim 2020. Dan lepas kapten pasukan Real Madrid iaitu Casillas pindah daripada pasukan Real Madrid ke pasukan Porto, Sergio Ramos lah menjadi kapten baru pasukan Real Madrid. Dan Sergio Ramos lah yang mengetuai skuad legenda pasukan Real Madrid yang menjuarai UCL 3 musim berturut-turut pada musim 2017, 2018 dan juga 2019. Real Madrid tentu memang unbeatable lah. Hang jumpa depa dalam UCL, memang siap-siap lah kalah. Walaupun musim dia selalu berjalan hebat dengan pasukan Real Madrid, tapi sayang musim terakhir dia bersama pasukan Real Madrid tu tak berjalan dengan bagus. Sebab dia dah mula hilang tempat dalam pasukan disebabkan kecederaan. Dalam musim terakhir dia bersama pasukan Real Madrid, dia just main 21 kali tau. Tidak sebelum tu average dia main dalam 33 kali dalam satu season. Tapi dia main just 21 kali je disebabkan kecederaan dan juga dia ni dah start dah tak dapat kepercayaan coach. So tadi kan aku cakap kontrak dia akan tamat pada tahun 2020. So waktu ni hujung season dia memang dah nak sambung kontrak baru dengan pasukan Real Madrid. Tapi tentukan zaman Covid, so Real Madrid dalam masalah kewangan. Tapi Real Madrid tetap offer kontrak untuk Ramos lah. Tapi itulah sebab Covid, mereka offer pemotongan gaji. Mula-mula Ramos tolak, tapi lepas lama dia fikir, dia terima juga. Tapi time Sergio Ramos dah ready nak sign kontrak baru, tiba-tiba Perez cakap yang kontrak yang dia offer dekat Ramos tu ada deadline. Maksudnya ada batas waktu. Ramos kena setuju dalam tempoh waktu tertentu. Waktu tu Ramos terkejut lah. Ramos kata macam, aku tak tahu pun. Sebab selalunya kontrak mereka offer sampailah player tu sign. Tapi Perez bagi tahu kontrak tu ada batas waktu dan Ramos telah melepasi batas waktu tu. Dan lain kali dia terpaksa berpindah juga daripada pasukan Real Madrid. Tapi bagusnya Ramos ni attitude dia. Walaupun lebih kurang macam dia ni dibuang lah oleh Perez, tapi dia tetap sanjung dekat Perez ni sebab telah besarkan nama dia dekat pasukan Real Madrid. Sebab ialah Ramos main dekat pasukan Real Madrid ni sebagai pemain muda berpotensi dan terus digilak oleh pasukan Real Madrid sampai jadi world class player. Waktu Ramos nak pindah daripada pasukan Real Madrid tu, dia ada beberapa pilihan, tapi pilihan yang paling besar adalah dua tim. Yang pertama adalah pasukan Sevilla, boyhood club dia. Yang kedua adalah pasukan PSG. Tapi tentu disebabkan faktor kewangan, dia pilih pasukan Paris Saint-Germain. Dia pun jelah satu projek besar bersama pasukan PSG yang tentu PSG dapatkan player macam Donnarumma, macam Messi, macam Sergio Ramos sendiri. Walaupun projek tu gagal, tapi Sergio Ramos menjadi bahagian penting juga untuk pasukan PSG selama 2 musim dia dekat sana. Dekat PSG ni, dia bertemu dengan musuh dia yang paling ketat, iaitu Lionel Messi. Sebelum ni kalau hampa tahu, waktu El Clasico Barca dengan Real aja, Ramos dengan Messi memang selalu bergaduh lah. Mereka bukan bergaduh
biasa bergaduh cakap, bergaduh tumbuk tak ada lah, tapi sampai tackle kasar-kasar. Bukan setakat Ramos je tackle kasar kat Messi, Messi pun tackle kasar kat Ramos. So permusuhan antara dua centre back ni memang dah lama tau. Sebab Ramos dengan Messi ni dah lama dah dekat pasukan masing-masing. Dan nak tambah lagi kuatnya permusuhan depa ni, depa dua ni adalah kapten kepada pasukan Real Madrid dan juga kapten kepada pasukan Barcelona. Tapi dekat PSG elok pula. Dekat PSG elok pula. So itulah orang kata profesional. Dekat pasukan Real Madrid dan juga pasukan Barca, Sergio Ramos pun akui yang dia ni sangat hormati Messi. Tapi disebabkan dia terpaksa bermain berhadapan dengan Messi, so dia terpaksa bekerja keras untuk hentikan Messi. Sebab Ramos tahu kalau dia hentikan Messi dengan cara sopan, memang tak akan dapat stop Messi. So itulah selalunya dalam El Clasico, Ramos terpaksa gunakan cara kotor untuk stopkan Messi. Tapi dekat PSG, Ramos pun cakap dia dah bersyukur sebab tak payah main dah against Messi. Tapi selepas projek pasukan PSG gagal, Messi pun tinggalkan pasukan PSG dan sertai pasukan Inter Miami. Ramos pun pilih untuk tinggalkan pasukan PSG. Waktu tu sebenarnya banyak tawaran daripada Arab Saudi tau. Sebab macam petau lah kan, Arab Saudi lah ni tengah ligan banyak star player. Lagi-lagi nama macam Sergio Ramos pula kan. Tapi lala kali dia pilih juga kelab boyhood dia, iaitu pasukan Sevilla. Dan sampai ke hari ni dia masih lagi main dengan pasukan Sevilla. Kalau kita nak cerita pasal international dia pula, sebagai seorang pemain international, dia dah achieve everything. Menang Euro 2 kali, menang World Cup sekali. Hang nak apa lagi? Dia juga adalah antara bahagian penting dalam skuad emas Spanyol. Waktu tu skuad emas Spanyol depa juarai 3 competition besar, iaitu Euro 2008, World Cup 2010 dan juga Euro 2012. Waktu tu memang peran Spanyol dan Sergio Ramos adalah antara bahagian penting dalam skuad tu. Dan sepanjang main untuk pasukan Spanyol, Ramos telah berjaya menjadikan 23 gol. Dan kalau hampa nak tahu, Sergio Ramos adalah pemegang cap terbanyak untuk skuad kebangsaan Spanyol dengan memegang sebanyak 180 cap, meninggalkan Iker Casillas dekat tempat kedua iaitu 167 cap. Dan aku rasa memang susahlah player nak pecahkan rekod tu. So itulah cerita pasal Sergio Ramos. Aku rasa Sergio Ramos ni adalah seorang defender yang memang talented. Walaupun kita tahu dia ni adalah seorang pemain defender yang memang sangat-sangat keras, suka buat raja kotak, suka dapat kad merah dan bagi disadvantage dekat tim sendiri. Tapi kalau dia ada dekat atas padang, kalau dia jadi centre back pasukan hang pula, hang akan rasa secure gila bila hang tengok Sergio Ramos jadi defend hang. Dan dekat pasukan Real Madrid pun dia bagi influence yang cukup baik dekat Rafael Varane. Dan itulah kisah pasal Sergio Ramos. Siapa lagi player yang pun nak aku sembang lepas ni, insya-Allah lah sewa player kita akan teruskan lagi lepas ni. Insya-Allah kita akan konsisten sembang player. Dan aku ada satu cadangan tau. Lepas ni aku nak buka satu segmen baru, iaitu segmen sembang pasal kelab. Maksudnya kita sembang pasal history satu-satu kelab tu. Kalau hangpa rasa cadangan aku ni menarik, hangpa boleh komen dekat bawah menarik. Kalau ramai kata tak menarik, aku tak buat lah. Kita nak cerita pasal sejarah kelab tu, top scorer dia, all time top scorer. Lepas tu pemain paling teruk, sejarah terbaik mereka, dan macam mana kelab tu ditubuhkan. Kalau hampa rasa menarik, hampa boleh komen dekat bawah. So itulah video kali ni. Aku akhiri video ni dengan satu pantun. Ikatan Ramos dan Sevilla tak pernah putus. Ada duit dulu, pinjam 100. So itulah video kali ni. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum. Jangan lupa, kita sedang menuju ke 100,000 subscriber. Subscribe banyak-banyak. Yang tak subscribe tu, subscribe dulu, okey? Assalamualaikum.